tidak terpikat pada sesuatu yang tak ada di tangan. Zuhud ini terbagi kepada 3 perkara. Pertama, percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada percaya kepada sesuatu yang ada pada diri sendiri. Ini orang yang zuhud, ya? Dia percaya kepada sesuatu yang ada di tangan Allah melebihi daripada dia percaya sesuatu yang ada pada dirinya sendiri, ya? Kita dah sebut sebelum ni, kita bincang soal rezeki, kan? Orang yang yakin dengan rezeki itu datang daripada Allah, ya, dia meletakkan Allah itu sebagai matlamat dia, ya. Dia usaha, kita usaha, tetapi kita kena yakin rezeki itu datang daripada Allah, bukan dengan usaha kita, ya. Maknanya rezeki itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dalam soal rezeki itu pun kita sebut kisah bagaimana sahabat, ya, yang bila dengar azan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tinggal. Sebab ya, urusan dunia ni, urusan kehidupan ini, ya, pasti akan berjalan dengan lancar dengan mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha Allah lain itu akan jadi perkara yang kemudian, ya. Yang kedua, gemar mendapat ganjaran daripada kesusahan dunia kerana kehilangan harta benda, keluarga dan lain-lain, lebih daripada kegemaran mendapatkan kesukaan pada ketika tiada kesusahan tersebut. Sesiapa yang zuhud pada dunia, mudahlah baginya segala kesusahan yang menimpa ke atasnya. Orang yang faham hidup kita ini, ya, Allah jadikan kita ini mesti ada ujian, mesti ada cabaran. Dan itulah tujuan Allah jadikan kita, ya. Nak tengok siapa di antara kita yang paling baik menghadapi dugaan dan cabaran dalam kehidupan. Orang yang faham bahawa ujian yang Allah berikan kepada dia adalah untuk menjadikan diri dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia, orang yang macam ini, dia faham, ya, kesusahan yang Allah timpakan kepada dia untuk angkat martabat dia, ya, untuk menghapuskan dosa dia, untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang macam ni, dia mudah menghadapi kesusahan yang Allah berikan kepada dia. Yang ketiga, perasaan dan sikap seseorang itu sama sahaja ketika dia dipuji dan atau dicela kerana yang dilakukan, ya. Maknanya orang yang tak memandang pujian orang, tak memandang sanjungan orang, ya, sama ada dia dipuji, dicela, ya, dengan kebenaran yang dia buat, dia tak heran. Sebab apa? Sebab matlamatnya hanya untuk mendapat redha Allah. Tujuan dia diciptakan di muka bumi Allah ini adalah untuk menghambakan ataupun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebab orang, bukan sebab manusia, tetapi semata-mata untuk mendapat redha Allah, ya. Jadi dia tak heran. Orang ini selalu meninggalkan kebenaran yang tidak disukai orang, ya, kerana mengharapkan orang tidak mencela,
Ya, orang yang membesarkan kemegahan dunia, dia akan memilih pujian orang berbanding dengan celaan orang. Orang macam ni kadang-kadang dia sanggup tinggalkan kebenaran. Sebab apa? Sebab dia takut orang caci dia, dia takut orang cela dia. Ya, biarlah tak buat benda yang tak betul pun, asalkan orang tak cela dia. Dia takut nak buat, takut nak sebut kebenaran, ya, takut nak sebut tentang hak, kerana takut orang benci dia. Ya, maknanya dia memilih redha manusia melebihi daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dirawikan pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bangkai kambing. Lalu baginda bersabda, "Tidakkah engkau lihat bangkai ini telah dihina oleh pemiliknya?" Ya. Bila Nabi lalu pada bangkai kambing, Nabi kata, "Kamu tak tengok tak? Ya, bangkai ini telah dihina oleh pemiliknya." Apa maksud hina? Pemilik, tak ada siapa nak ambil. Bahkan pemilik bangkai itu pun tidak mahu mengaku itu kambing ini, sebab dah jadi bangkai, tak nak mengaku. Ya, maknanya telah dihina oleh pemilik. Ya. Ataupun telah dihina oleh seluruh makhluk, ya, bangkai. Mereka menjawab, jelas sahaja hina, buanglah dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang aku dalam kekuasaannya, sesungguhnya dunia lebih hina bagi Allah daripada bangkai bagi pemilik." Kata Nabi, ya, dunia yang kita duduk sekarang lebih hina daripada si Allah. Ya, nak banding bangkai kambing dengan pemilik, ya, maknanya tak pandang langsung. Ya. Kalau nak ibaratkan dunia dengan bangkai kambing tadi ni, dunia ni lebih hina di sisi Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pun diberikan kepada orang kafir, ya, kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi SAW, maka tidak ada seteguk air pun akan diberikan kepada orang kafir. Hari ini kalau kita tengok, ya, tak kira orang tu kadang-kadang dia derhaka kepada Allah, dia kufur kepada Allah, ya, Allah tetap kurniakan kepada dia nikmat di dunia. Ya, boleh dapat makan, dapat minum, dapat bernafas, ya, dapat harta benda, boleh hidup senang. Ya, kerana apa? Kerana Allah melihat, bagi Allah dunia ni tidak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia ni ada nilai, kata Nabi, di sisi Allah, walaupun dengan sayap nyamuk, ya, kata Allah, kata Nabi, tidak akan seteguk air pun diberikan kepada orang kafir. Tak merasa. Ya, sebab dunia ni tak ada nilai, maka semua dapat. Semua dapat nikmat. Baik kafir, baik mukmin, tak ada beza. Ya, orang munafik, orang fasik, semua dapat. Tapi di akhirat nanti yang akan mendapat kasih sayang Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Akhirat nanti. Dunia ni sebab tak ada nilai, tapi akhirat nanti ada nilai di sisi Allah. Akhirat nanti tak semua orang akan dapat nikmat, tak semua orang akan kembali ke syurga Allah Subhanahu wa taala, bahkan ramai yang akan dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini penjara orang mukmin, juga syurga bagi orang kafir. Dunia itu dilaknati selain apa yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni tuan-tuan, Allah jadikan dunia ni awal sebelum Allah jadikan manusia. Sebelum jadi diciptakan manusia, dunia dah dicipta dulu. Dunia ni sudah dicipta dulu. Cipta syurga dan neraka. Bila Allah ciptakan neraka, para malaikat gerun tengok. Malaikat tengok neraka, semua takut. Malaikat ni lebih awal diciptakan daripada manusia. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihi salam. Sehingga kan Adam ini digelar Abu al-Bashar ataupun Abul Bashar, bapa segala manusia. Sebab Nabi Adam AS ni manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila mana Allah jadikan manusia, ya, Allah nak cipta Adam alaihi salam, Allah sebut dalam Quran, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, kata Allah pada malaikat, sesungguhnya inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi, ya. Apa kata malaikat? Ya, malaikat kata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasliku ad-dima. Lalu kata malaikat, adakah engkau ya Allah hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana, orang yang akan membuat kerosakan, wa yasfikud dima, dan orang yang akan menumpahkan darah dengan berbunuh-bunuhan, ya. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, padahal kami ini sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya. Sebab tu tuan-tuan, dalam perbahasan ayat ini, ya, para ulama membincangkan bagaimana malaikat boleh mengetahui bila mana manusia ni nak jadi khalifah, nak dijadikan khalifah oleh Allah di atas muka bumi ini, dia akan merosakkan muka bumi, ya. Banyak pendapat-pendapat pun, pandangan-pandangan para ulama berkaitan dengan perkara ini. Antaranya disebut bahawa bumi ini sebelum manusia dijadikan khalifah, sebelum manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbir muka bumi ini, sebelum itu sudah ada satu kaum ataupun makhluk yang namanya jin, yang telah lebih awal menduduki muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pendapat mengatakan sebelum kita ni duduk di muka bumi ni, ya, sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi ini daripada syurga Allah, sudah ada satu kaum, ya, satu makhluk yang namanya jin, ya. Jin ini dia telah terlebih awal hidup di atas muka bumi Allah. Tapi apa yang jin ni buat, mereka ni telah membuat kerosakan, ya, sehingga akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jin ni pernah duduk di muka bumi, ya, tapi mereka membuat kerosakan, ya. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pandangan ulama yang mengatakan para malaikat mengetahui bahawa manusia ni akhirnya nanti akan mendatangkan kerosakan di ini. Kerana apa? Kerana malaikat mengetahui bahawa manusia ini diciptakan dengan syahwat, ya. Manusia diciptakan dengan syahwat dan sifat marah. Sebab kita dah bincang, ya, kalau malaikat, ya, dia cuma ada apa? Ada takwa, tak ada syahwat, tak ada keinginan, kan? Tak ada keinginan, ya. Dia buat je, la ya'sunallah, ya. Dia tak pernah asi kepada Allah, tak pernah bermaksiat kepada Allah, tak pernah derhaka kepada Allah, ya. Wa yaf'alu ma yu'maru, dia sentiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab dalam diri malaikat cuma ada apa? Ada takwa. Dia tak ada nafsu, ya. Sebab tu dia tak tidur, tak makan, tak ada nafsu, ya, tak ada keluarga, tak ada. Malaikat dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi bila malaikat tahu manusia ni diciptakan dengan syahwat, maka malaikat kata sudah semestinya manusia ini akan melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah. Kenapa? Bila adanya syahwat, banyak keinginan, ya. Kita ni binasa dengan syahwat, dengan keinginan, ya. Tengok tu teringin, tengok ni teringin, banyak sangat keinginan, sehingga akhirnya kita melampaui
batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga pandangan yang mengatakan sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, para malaikat rasa sangat takut, sangat takut, sehingga mereka bertanya kepada Allah, "Ya Allah, untuk siapakah engkau ciptakan neraka ni?" Bila mana Allah jadikan neraka, bila tengok keadaan neraka tu, azab yang disediakan oleh Allah di neraka Allah Subhanahu wa taala, malaikat semua takut. Lalu mereka tanya, "Ya Allah, neraka ni diciptakan untuk siapa?" Lalu jawab Allah Subhanahu wa taala, "Neraka ini diciptakan untuk mereka yang menderhakai aku. Siapa yang kufur kepada aku, siapa yang derhaka kepada aku dari kalangan makhluk-makhlukku, ataupun dari kalangan hamba-hamba." Ketika itu satu-satu makhluk yang wujud adalah malaikat, dan tiada makhluk yang mendiami bumi. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala mahu menjadikan khalifah di atas muka bumi Allah, para malaikat memahami bahawa maksiat dan derhaka pada makhluk yang namanya manusia yang akan diangkat sebagai khalifah di atas Subhanahu wa taala. Dan ada juga beberapa pandangan lain yang mengatakan bahawa malaikat ini telah mengetahui akan kebinasaan akan berlaku di atas tangan manusia. Kerana apa? Kerana perkara itu telah pun tertulis di Lauh Mahfuz. Banyak pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa malaikat tahu, sebab perkara ini sudah nampak jelas, ataupun sudah tertulis terlebih awal lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini Allah jadikan awalnya didiami oleh jin. Jin duduk di sini, tapi jin tak berjaya mentadbir ataupun mengurus dengan baik, yang akhirnya dibinasakan oleh Allah. Lalu Allah ciptakan satu makhluk yang namanya insan, manusia. Yang pertama iaitu Nabi Adam alaihissalam, turun ke muka bumi Allah, nak diangkat sebagai khalifah. Dan hari ini kita adalah keturunan manusia yang masih ada, yang masih lagi mentadbir muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang diangkat sebagai khalifah ini kena jelas. Kita ni kena jelas. Bila sebut tentang keburukan dunia dan meninggalkannya ni, kita kena jelas maksudnya. Bila menguruskan hidup kita di atas muka bumi Allah ini, ataupun kita menguruskan kehidupan ini, segala-galanya mestilah berpaksikan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semua yang kita nak buat ni mesti berpaksikan syariat Allah. Tak boleh ditadbir secara suka-suka, ataupun ditadbir, diurus mengikut hawa nafsu ataupun kehendak diri sendiri. Semuanya mesti berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Asy'ari Al-Asy'ari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lebih menyukai dunianya, dia akan meremehkan akhirat. Siapa yang lebih menyukai akhiratnya, tentulah meremehkan dunia. Pentingkan yang kekal di atas yang fana. Kata Nabi pesan kepada kita, siapa yang meletakkan keinginan dunia lebih besar ataupun lebih tinggi daripada akhirat, maka dia akan meremehkan akhirat. Dia akan meremehkan akhirat. Sebab apa? Sebab bilalah matlamat dia tu nak dapatkan dunia, dia akan langgar semua. Dengan keinginan itu, dia akan langgar semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Contoh, orang yang tamak halal, orang yang tamak ataupun rakus kepada harta benda ataupun kekayaan, dia akan sanggup melakukan apa sahaja. Dia sanggup buat apa sahaja, walaupun perkara itu adalah perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada keinginan kepada kekayaan, dia sanggup mencuri, dia sanggup ambil rasuah, dia sanggup tipu orang, dia sanggup tindas orang lain, dia sanggup zalim orang lain, dia sanggup tikam nombor ekor.
sanggup berjudi. Sebab apa? Sebab matlamat dia adalah untuk mencari seberapa banyak harta dalam hidup dia. Dan akhirnya nanti dia akan meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan diri dia bijak, diri dia hebat, diri dia bijaksana, cerdik dan sebagainya, sehingga dia meletakkan hukum-hukum Allah itu di tepi. Dia menggunakan akal fikiran dan hawa nafsunya untuk memandu hidup dia. Akhirnya dia akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi kalau orang yang lebih, siapa yang lebih menyukai akhiratnya, tentulah dia akan meremehkan dunia. Orang yang meletakkan matlamat hidup dia redha Allah. Bila dia letak matlamat hidup kita ni redha Allah, benda-benda lain ni akan jadi remeh. Dunia ni akan jadi remeh. Syukur dengan apa yang ada. Dia tak rasa susah hati bila tak dapat kekayaan, tak dapat hidup mewah, tak susah hati. Sebab matlamat dia adalah redha dan akhirat, redha Allah dan akhirat. Jadi dunia ni kecil dia bagi dia. Dunia kecil. Kita sebut sebelum ni, orang yang sembahyang, sebut melafazkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Tapi kata malaikat, kadzabta, ad-dunya akbar. Kamu tipu, kamu bohong. Sebenarnya pada diri kamu, dalam hati kamu, ad-dunya akbar. Dunia lebih besar daripada Allah. Dalam diri kamu, kata malaikat, dunia lebih besar, lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena muhasabah diri kita. Kita muhasabah diri kita. Kalaulah bertempur di antara redha Allah dengan redha manusia, kita ni kadang-kadang pilih mana? Ada kalanya kita apa? Kita tertewas. Kita tewas. Kadang-kadang kita tak sanggup, tak sanggup nak menghadapi ujian ataupun cabaran manusia, sehingga kita meninggalkan redha Allah. Kita lebih mementingkan redha manusia. Dan Nabi pesan, pentingkanlah yang kekal di atas yang fana. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Yang pertamanya dia lebih baik. Syurga Allah tak dapat kita bayangkan, tak dapat kita gambarkan. Terlalu hebat. Nikmat akhirat terlalu hebat. Nak banding dengan nikmat dunia, yang kita rasa dah besar sangat, tapi sebenarnya terlalu kecil, bahkan tak ada nilai langsung di sisi Allah. Khairu wa abqa. Yang kedua, dia kekal. Dunia ni tak kekal. Dunia tak kekal. Dengar-dengar dah ada sahabat yang meninggal, ada jiran yang telah kembali ke rahmatullah. Tak kira siapa, orang kaya, orang miskin, kadang-kadang orang yang ada kuasa, orang yang ada kedudukan, yang ada segala-galanya di dunia ni pun akhirnya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pesan, pentingkan yang kekal di atas yang fana. Pentingkan akhirat melebihi dunia ni. Apa yang kita buat di dunia ni, apa yang kita usahakan di dunia ni, semuanya mestilah bermatlamatkan akhirat. Keluarkan infak, sedekah, buat ibadah korban, semuanya nak dapatkan redha Allah, bukan nak dapatkan sanjungan orang, bukan nak dapatkan pujian orang, bukan nak dipuji-puji orang, tak. Nak dapat redha Allah. Bila letak matlamat redha Allah sebagai keutamaan, orang puji ke, orang tak puji ke, orang keji ke, orang cela ke, selagi mana kita berada di atas landasan Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang insya-Allah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta dunia ini sumber segala kesalahan. Bila kita cinta kepada dunia, itulah sumber kepada segala keburukan, sumber kepada segala kelemahan. Bila orang yang cinta kepada dunia ni, sebenarnya bermulalah episod kebinasaan. Bermula saat kebinasaan seseorang ini bila mana dia meletakkan dunia ni lebih dia kasih berbanding dengan orang yang cinta kepada
kepada dunia, orang yang sayang kepada dunia, jiwa dia akan lemah. Jiwa dia lemah. Jiwa jadi lemah. Bila mana dia diuji sikit, dia tak tahan. Tak boleh tahan. Sebab tidak ada ketahanan dalam diri dia. Dia sentiasa nak hidup senang, nak hidup selesa, tak nak susah, tak nak ada ujian. Sebab itu dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hud, Allah sebut, barang siapa mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Orang yang meletakkan dunia ni sebagai matlamat dia, sebagai objektif kehidupan dia, kata Allah, kami akan berikan balasan pekerjaan dia bagi apa yang dia nak di dunia ni dengan sempurna, dan mereka di dunia ni tidak akan dirugikan. Semua dapat. Nak kemewahan, Allah bagi. Nak kekayaan, Allah bagi. Nak kedudukan, kalau itulah matlamat kamu, kamu nak kedudukan, nak kekuasaan, Allah bagi. Allah bagi semua. Sebab dunia tak ada nilai di sisi Allah. Bagi. Itulah orang yang tidak akan memperolehi apa-apa di akhirat. Di akhirat nanti, kata Allah, kamu takkan dapat satu apa pun. Sebab apa yang kamu usaha masa di dunia tu, matlamat kamu memang nak dunia aja. Memang kita buat memang nak dunia. Kata Allah, kalau kamu niat nak dunia, bagi semua. Kamu nak kekayaan, dapat. Nak hidup mewah, dapat. Nak kedudukan, dapat. Tapi kata Allah, ingat, itulah orang yang di akhirat nanti dia tidak akan dapat apa-apa pun kecuali neraka Allah. Kamu takkan dapat. Sebab kamu tak pernah mimpi pun, kamu tak pernah minta pun redha Allah. Kamu minta redha manusia. Kamu mengharapkan pujian orang. Kamu mengharapkan semua nikmat yang ada di dunia. Kamu tak pernah harapkan apa-apa di akhirat. Maka orang ni, kata Allah, di akhirat nanti dia tidak akan dapat apa-apa. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Di akhirat nanti tak ada apa sesuatu pun yang boleh bawa dari dunia ni, tak boleh bawa pergi akhirat. Baik kedudukan, baik pangkat, harta benda, kekayaan, semua ni tak boleh bawa ke akhirat. Maka ketika di akhirat nanti, kata Allah, lenyaplah apa yang mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan itulah sia-sia. Berbanding dengan orang mukmin yang juga berusaha, orang mukmin yang juga menguruskan kehidupan dunia ni, tapi bezanya orang mukmin ni berusaha, dia nak dapat redha Allah dengan matlamat, nak dapat akhirat. Beza dengan orang yang berusaha, bermati-matian menguruskan hidup di atas muka bumi Allah ni, tapi matlamatnya hanya untuk mendapatkan dunia semata-mata. Sebab tu dalam satu kisah daripada Imam Ahmad menceritakan daripada Imam Sufyan, bagaimana Nabi Isa AS, kata Nabi Isa AS, cinta dunia itu kesalahan. Cinta kepada dunia itu, kata Nabi Isa, sumber kepada segala kesalahan. Dan di dalam harta benda terdapat banyak penyakit. Kata Nabi Isa AS, dalam harta benda kita ni terdapat banyak penyakit. Banyak penyakit terhimpun kepada banyaknya harta benda. Kenapa? Ditanya kepada Nabi Isa AS, apa penyakitnya? Lalu dijawab oleh Nabi Isa AS, orang yang cinta dunia tidak akan dapat meninggalkan sifat bangga dan angkuh. Kata Nabi Isa, orang yang cinta kepada dunia ni, yang pertamanya, dia tidak akan dapat meninggalkan sifat bangga dan angkuh. Sebab itu dalam harta benda terdapat banyak penyakit. Sebab apa? Orang yang banyak harta benda, sikit sebanyak, dia tak dapat elak daripada rasa apa? Rasa sombong, rasa angkuh, kan? Kita lah contoh, kan, pakai kereta mewah, contoh, kan, kereta yang harga 1 juta tu,
Tak payah 1 juta lah tahap-tahap kita ni. Dapat pakai kereta yang 200,000, 300,000 kan, bawa pergi masjid kan. Bila kita parking depan tu kan, bila orang lain tengok, sikit sebanyak kita ada rasa apa? Mesti ada rasa apa? Rasa riak, rasa bangga kan. Oh, orang tengok kereta aku kan. Orang tengok kereta aku, bawa BMW contohnya orang tengok tak dapat apa, menghindarkan sifat apa? Sifat bangga dan angkuh. Lalu ditanya oleh sahabat lagi, jika dia mampu menghindari sifat itu, macam mana? Boleh tak? Lalu dijawab oleh Nabi Isa AS, sekalipun dia dapat menghindarkan sifat angkuh, sifat riak ataupun sifat sombong itu, kata Isa AS, dia akan sibuk mengurus dan meningkatkan lagi hingga lalai daripada berzikir kepada Allah. Maka lalai daripada zikrullah adalah bahaya yang paling minimum akibat daripada cinta itu. Kalaupun orang yang banyak harta benda ni, walaupun dia dapat hindarkan daripada sifat bongkak, sifat bangga, sifat sombong, kata Nabi Isa AS, tak jadi juga. Sebab akhirnya nanti dia akan sibuk menguruskan harta dia, dia nak tambah lagi, datang sifat tamak pula, sehingga akhirnya dia akan meninggalkan zikir kepada Allah sampai dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang meletakkan matlamat dunia dalam hidup dia sebagai matlamat utama. Kalau dia tak sombong pun, dia tak nak campur orang, nak sembahyang jemaah pun susah. Sebab dia sentiasa apa? Fokus, sibuk mengurus dan nak tambah lagi sebanyak mana yang boleh. Sebanyak mana yang boleh harta benda dia nak tambah. Jadi akhirnya nanti dia akan binasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana cinta kepada dunia. Telah berkata Zaid bin Arqam, kami bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau minta air untuk diminum, maka dihidangkan air dan madu. Duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama selepas wafatnya Nabi SAW. Duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu diminta air untuk diminum, maka dihidangkan air dan madu. Bawa air, bawa madu. Setelah dihidangkan, beliau menangis, dan menangislah para sahabat. Sejenak kemudian mereka diam, namun beliau tetap sahaja menangis, sehingga mereka kira mereka tidak dapat bertanya kepada dia. Kemudian beliau mengusap kedua matanya, maka mereka bertanya, wahai Khalifah Rasulullah, apakah yang membuatmu menangis? Beliau menjawab, aku bersama Rasulullah SAW. Kulihat beliau menahan diri dari sesuatu, padahal aku tidak melihat seseorang. Maka aku tanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah yang menahanmu? Rasulullah menjawab, dunia ini telah memaut hatiku. Dunia ini telah memaut hatiku. Kata Nabi, dunia ni, hati, seolah-olah dunia ni menarik, menarik pada hati Nabi SAW. Ku katakan padanya, nyahlah engkau dariku, lalu sesungguhnya engkau telah lepas dariku, namun tidak akan lepas dariku orang sesudahmu. Sebab tu Nabi nangis. Nabi mengenangkan umat Nabi SAW. Kata dunia, kamu lepas, tapi orang yang selepas kamu tidak ada seorang pun akan terlepas daripada terpaut kepada dunia. Terpaut pada dunia. Bahkan dunia sebagai matlamat utama dalam hidup dia. Juga Rasulullah SAW bersabda, wahai amatlah menghairankan bagi orang yang mempercayai darul khulud, namun dia berusaha untuk darul khurud. Orang yang percaya kepada darul khulud. Apa dia darul khulud? Darul khulud ini antara nama-nama yang diberikan kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Darul khulud.
Ya, maksudnya tempat ataupun rumah yang kekal, tempat yang kekal. Khalidina fiha abadan. Ya, kekal di situ selama-lamanya, darul khulud. Ya, kekal. Ya. Maknanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Nabi, amatlah menghairankan bagi orang yang mempercayai darul khulud, orang yang percaya kepada syurga Allah, orang yang beriman kepada syurga Allah, orang yang beriman kepada syurga, tapi dalam masa yang sama dia berusaha untuk darul ghurur. Ya, tapi dalam hidup dia berusaha bukan nak dapatkan darul khulud, tapi dia nak dapatkan untuk darul ghurur. Ya. Apa dia maksud darul ghurur? Ya, ghurur ini sesuatu yang menipu. Sesuatu yang menipu. Kalau disebut dalam sudut bahasanya, ya, ghurur ini tertipu dengan diri sendiri. Ya. Sungguh menghairankan orang yang beriman kepada syurga, ya, tentang syurga, tentang kekal nikmat di syurga itu. Dia beriman kepada syurga, tetapi cara hidup dia, cara dia berusaha, ya, cara pemikiran dia berusaha untuk mendapatkan darul ghurur. Ya, rumah yang menipu dia, rumah yang sifatnya sementara, ya, yang bukan kekal, iaitu dunia. Orang yang hari-hari sebut nak masuk syurga tapi perlakuan dia, tindak tanduk dia, ya, seolah-olah dia nak duduk di dunia ni selama-lama. Ya. Kita ni bercita-cita nak masuk syurga Allah. Ya. Doa minta syurga Allah. Doa nak masuk syurga Allah. Minta pada Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga Allah. Tapi tindak tanduk kita, perbuatan kita, seolah-olah tak nak meninggalkan dunia. Ya. Itu yang disebut penyakit wahan yang akan menimpa umat-umat akan datang. Ya. Kata Nabi, penyakit wahan, ditanya kepada Nabi apa dia penyakit itu? Kata Nabi, cinta dunia dan takut kepada mati. Orang yang cinta dunia, seolah-olah dia nak duduk di dunia ni selama-lamanya, dan dia takut kepada kematian. Ya. Takut kepada kematian ni pula ada perbahasan. Ya. Satu, takut mati yang dibenarkan. Ya, maknanya takut mati itu dari segi dia takut menghadapi kematian, itu dari segi dia memikirkan persediaan ataupun persiapan dia yang belum cukup untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut mati sebab dia tak bersedia untuk melepaskan dunia. Itu orang yang takut mati, itu ada beza dua. Ya. Satu, takut mati, ya, yang Nabi sebut, ya, sebijak-bijak orang, ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Ya, bila dia ingat pada mati, dia berusaha untuk mempersiapkan diri dia menghadapi kematian. Tapi ini dia takut mati bukan didasarkan dengan takut sebab tidak ada persiapan. Dia takut sebab hatinya masih lagi terpaut dan masih lagi tidak bersedia untuk melepaskan dunia. Ini orang yang disebut orang yang berusaha untuk mendapatkan darul ghurur, walaupun dalam masa yang sama dia sebenarnya percaya kepada darul khulud. Sebab itu dalam surah An-Nisa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, syaitan sentiasa menjanjikan manusia ini dengan janji-janji yang indah, serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan apa yang dijanjikan syaitan tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Ya. Syaitan ini sentiasa memperlihatkan kepada manusia tentang betapa indah dan baiknya dunia, sedangkan perkara tersebut adalah tipu daya semata-mata. Ya.
Jadi saya rasa tuan-tuan cukup sekadar itu perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada diri kita bahawa tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah akhirkan kita dengan pengakhiran terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita akan sambung lagi perbincangan kita di masa yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائمة ولا تسلط علينا ظالما. اللهم ارحم لصاحب هذا المجلس والحاضرين واعط بركة لما لصاحب هذا المجلس والحاضرين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الناجحين في الامتحان في الدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل Yeah.